Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar? Salam kejayaan warga Twitter Profesional Malaysia. So malam ni tuan-puan, seperti yang dimaklumkan, kalam student membatasi diri sendiri. Apa yang mengekang kita malam ni. So saya bersama dengan walaupun nampak dia macam student tuan-puan, dia dah nak habis zaman belajar dia tuan-puan. So saya bersama dengan seseorang ni. Saya pun first time live dengan dia. Dia pun saya rasa the last first time ni tuan-puan. So kita nak berkenalan dengan dia dengan lebih lanjut. Seperti biasa tuan-puan, kalau dengar suara saya, suara kami dengan jelas, jemput tuan-puan untuk kita sharekan dulu perkongsian live kita malam ni bersama dengan Cik Awatif. Apa khabar? Hai Coach Isa, apa khabar Coach? Alhamdulillah. Nampak happy malam ni. Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa pun. Bahagia sebab dapat live dengan Coach yang hebat dari CMN. Gitu. Makan dah? Makan dah. Okay. Okay, so saya perkenalkan diri saya boleh? Boleh, silakan dengan penuh semangat. Okay. Firstly, nama diberi Nur Awatif binti Muhammad Rozi. Saya merupakan salah seorang tim CMN. Saya baru sebulan kat situ. Masih belajar. Tapi saya sangat happy dengan surrounding CMN. Positif. Okay. Seterusnya saya masih pelajar. Okay. You belajar apa? Saya belajar dalam jurusan Al-Quran Sunnah dengan komunikasi. Okay. Bakal jadi ustazah ke macam mana ni? Tak juga. Mungkin jadi tutor satu hari nanti. Wow, ini penangan Joint Symposium Tutor Professional Malaysia Betul. Mungkin you boleh share juga journey you belajar dekat mana, dan mungkin you boleh share hobi dan impian you. Silakan. Okay, saya mula belajar sekolah rendah di Selangor macam biasa. Saya tinggal di Selangor. Sekolah menengah di Kedah. Seterusnya saya sambung kuis untuk 4 tahun. Coach nampak saya macam saya ni orang Kedah ke orang Selangor? Alamak, dia kalau geng-geng kuis ni biasa banyak Selangor. Betul? Oh, okay. Saya orang Selangor. Tapi kawan-kawan saya anggap saya orang Kedah. Yang tu saya yang tertanya-tanya lah. Kenapa ya? Okay. Mungkin nampak helang kot kat atas tu. Mungkin. Okay, seterusnya saya nak share 2 fakta yang mungkin Coach tak tahu pasal saya, yang saya nak Coach dan semua orang tahu pasal saya. Silakan. Apa yang pertama? Okay, pertama, saya suka berkawan dengan orang Kedah. Okay. Mungkin sebab tu kot aura utara tu sampai. Mungkin. Sebab saya pun kalau dengan saya biasa je, saya boleh bercakap dalam bahasa logat Kedah macam tu. Okay. Itu mungkin logat Kedah. Mungkin kot sebab sampaikan adik saya macam bila saya cakap Kedah je dia macam tak nak dengar. Macam tu. Pemakanan utara pun you boleh layan lah? Layan semua. InsyaAllah layan. Okay. Itu fakta yang pertama you suka berkawan dengan orang utara walaupun you bukan orang utara. Tapi you nampak macam utara. Okay. Nampak macam utara. Dan saya pun macam berimpian mungkin jodoh orang utara. Allah. Kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah. Okay, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua untuk Cik Awati. Silakan. Saya tak akan makan if benda tu saya tak pernah makan. Maksudnya saya tak akan. Contohnya, apa yang you tak pernah try lagi? I don't know, belut, sushi. Yang tu memang saya tak makan. Yang pelik-pelik lagi saya tak makan. Okay. Alright. Contohnya kalau durian tu saya makan. Bila dicampur dengan pulut,
automatic saya tak Oh. pakai. Macam Sebab tu. you tak pernah try benda tu. Walaupun orang cakap sedap, cubalah. Tapi saya masih tak akan. Macam Okay. tu. So apa kesannya kalau you makan juga? Sometimes mungkin sedap tapi saya perasaan yang tak nak mencuba tu. Okay. Sampai kan abang saya kata apa? Kalau makan tu takut matilah. Sebab tak nak sangat. Faham tak? Macam tu. Alright, menarik. Okay. Menarik. Yang pertama, you suka kawan dengan orang utara. Yang kedua, ni lebih pada pemakanan saja bukan daripada segi sosial ataupun pergi tempat baru ke. Pergi tempat baru you okay. Makanan baru you tak okay. Betul ke? Betul. Okay. Makanan baru. Awak cerewet makan lah. Boleh lah. Kak Wahidah makan, masak boleh makan? Boleh sebab Kak Wahidah masak sedap. Okay. Welcome tuan-puan yang baru join malam ni. Saya bersama dengan Cik Puan Awatif. Salah seorang tim CMN. Beliau berkongsi malam ni lebih kepada kalam student membatasi diri sendiri. So mungkin kita ni dalam kehidupan mungkin kita nak memulakan, kita rasa macam ni tak tahulah, ni susah lah, ni tak pernah cuba. Mungkin ada cerita di sebalik tajuk malam ni. Silakan mungkin Cik Awatif nak share. Okay, semestinya ada cerita di sebalik cerita. Sebenarnya, minta maaf coach, tadi saya berhenti membatasi diri sendiri. Okay, berhenti. Thank you. Okay, alright. Sebenarnya saya ni macam ni, saya secara jujur je lah kan, saya sangat tak yakin dengan diri sendiri. So bila saya nak buat sesuatu, so jadi macam ada penghalang. Dia batas kat diri saya macam disuruh buat ni, nanti cakap nanti orang cakap apa pula dekat saya. Nanti takut salah. Apa orang cakap sebab kita suka kan fikir apa orang cakap macam tu. Alright. Betul. Tuan-puan di luar sana mungkin pernah rasa tak apa yang Cik Puan Awati rasa? Nanti orang cakap apa nanti nampak macam kita ni poyo sangat dah macam orang selatan lah So mungkin Cik Puan Awati you nak nampakkan contoh yang sebenar. Apa satu benda yang mungkin you dapat tugasan ke, satu benda baru ke, dan menjadikan you tak berapa confident nak buat benda tu. Silakan. Okay. First of all, saya sangat susah macam nak memberi keputusan lah. Nak membuat satu keputusan tu. Sebab saya takut macam andai saya tolak dia akan marah ke, kecewa atau macam tu lah. Macam dia ada perasaan macam dendam ke, siapa tahu kan. Saya macam takut lah. Macam contoh saya nak intern. Okay. Saya pun apply dekat syarikat A, syarikat B, syarikat C. Lepas tu bila syarikat A terima saya, saya nak tolak syarikat A, saya jadi serba salah. Saya rasa macam, tapi dia dah baik dah dengan, sebab dia approach guna WhatsApp. So, betul. Dia layan saya baik. Takkan saya nak balas macam tu dekat dia, tak nak intern kat dia. Macam tu. Jadi saya macam nak buat keputusan tu macam tak berapa nak yakin. So saya takut macam orang tu terasa dengan keputusan kita, dia sakit hati ke. Sepatutnya kita boleh entertain dia, kita boleh layan dia dengan baik macam tu kan. Sepatutnya macam dia layan saya baik. Saya patut bagi sewajarnya pada dia, tapi tapi kita pun ada faktor yang menyebabkan kita batas diri kita, tapi disebabkan kita fikiran kita ni lah, fikiran saya. Suka menarik tu. Alright, mungkin kita ada tetamu. Thank you very much tuan-puan yang join. Ustazah Wahidah ada. Katanya wow. Ustazah Roslina pun ada. Amin, biasa. Okay, faham. Kadang kita rasa orang lain ni cakap apalah kat kita macam saya ni tak tahulah, malam live, pagi live, takut orang muak tengok muka saya. Tuan-puan rasa macam tu ke? Takut dengan expectation orang lain. Daripada Anissa Abdul Mutalib. Thank you.
Tuan-puan boleh share join live daripada mana tu? Ni kenalan Watif ke bukan? Anissa? Anissa ya, kenalan saya. Okay. Kawan universiti? Kawan universiti. Okey, menarik. Tidak boleh memenuhi semua kehendak dalam satu masa. Cerita awak ni macam berkaitan dengan cinta, betul ke? Nanti dia reject. Bukan eh? Sangat tidak. Sangat tidak. Okey, menarik. Kalau tak boleh buat keputusan, istikharah boleh ke untuk benda lain? What do you think? Komen daripada Ustazah Waidah. Boleh. Istikharah sangat digalakkan dalam kita dalam membuat apa-apa keputusan. Okey, menarik. So malam ni tuan-puan bersama dengan Cik Puan Awatif, kalam student berhenti membatasi diri. Beliau dah share cerita, kadang kita ni nak buat keputusan tuan-puan, kita macam terfikir apalah orang lain cakap lah kan. Padahal hidup kita, kita yang patut buat keputusan. Kita yang tentukan hidup kita, nak rajin ke, nak malas ke, nak seronok ke, nak bahagia. Tapi kita rasa macam kalau aku bahagia sangat, nanti orang lain terasa hati pula tengok kita ni bahagia. Awati pernah ke rasa macam tu? Saya tak. Jadi jangan bahagialah. Mungkin orang rasa kepada kita kalau kita terlalu share kita punya bahagia, mungkin dia akan mungkin rasa juga lah kan? Dia macam, akan fikir susah juga macam itu. Assalamualaikum Coach Isa dan Awatif. Tak jemu dengan Coach Isa daripada Gujan. Gujan live lah tadi. Power Gujan. Seronok tengok Gujan. Belum sempat lagi saya yang live tiap-tiap malam, Gujan nak join sekali. Saya rasa Gujan boleh jadi saingan utama saya lah. Okay, thank you tuan-puan yang join malam ni, sharing legend fantasi online booster malam ni bersama dengan Cik Puan Awatif, salah seorang tim CMN. Kalam student berhenti membatasi diri kita. So silakan, mungkin nak start sharing, mungkin poin yang pertama nak nampakkan, kerana kita rasa benda ni tapi kita nak ingatkan lagi dan kita nak nampakkan cara untuk kita atasi. Silakan Cik Awati. Okay, macam mana kita nak saya nak kongsi macam mana kita nak berhenti membatasi diri sendiri. Okay, so first kali kita kena kenal potensi diri kita. Apa yang kita boleh buat, apa kemampuan diri kita. Tapi kadang-kadang potensi ni juga dia macam tak nampak lagi lah. Macam perlu dicungkit. Boleh jadi juga kan Coach? Betul. Perlu diasah. Kerana jumpa dengan orang betul baru kita nampak potensi diri kita. Kadang dalam satu cabaran yang tinggi baru keluar kita punya potensi. Betul tak? Betul. Kalau macam tu kita barulah, bila kita kenal potensi diri kita, barulah kita tahu kita ni di mana, bagaimana, orang yang jenis macam mana. Macam kita kenal pasti kelemahan, kelebihan kita. Macam secara jujurnya lah kan, aku tu sangat-sangat nervous nak coach, nak live dengan Coach Isa dia. Sangat nervous. Sampai kawan-kawan semua bantu tu sebab Awatif. Bagi Awatif lah yang macam hebat berkata-kata. Sangat tidak. Faham. Awatif macam lebih gemar menulis. Macam tu. Kalau macam penulisan, insya-Allah lah boleh, cuma slow kena banyak bacaan. Macam tu. Okay. Kalau Awatif nampak diri Awatif, you punya potensi tu dekat mana yang you kuat? Yang you rasa, I rasa kelebihan I ni lah. Saya rasa saya minat menulis. Kalau saya kadang orang nak buat satu ayat je, tapi saya punyalah over lah orang kata kan. Punya ayat buat panjang je. Sampai macam tu lah. Ini geng-geng Kak Ika ni boleh buat copywriting, betul ke? Tak tahulah. Kena belajar lah. Baru kena belajar. Itu. Okay. Sebab apa, bila kita kenal potensi diri kita, dia akan membantu kita dalam membuat keputusan. So kita tahu apa yang kita nak, apa yang kita minat, kita tahu. Okay, seterusnya dia akan melahirkan rasa yakin, percaya kat diri sendiri. Macam contohlah kita diminta untuk impromptu speaking. Sedangkan
kita kita seorang yang kurang dalam Lebih berbicara. pada faham. Lebih pada menulis lah bab kata Awatif. Kelemahan kita. Bab kata saya lebih kepada menulis macam itulah. Bila kita keliru boleh tanya pandangan orang. Tapi keputusan itu atas kita selepas ambil kira baik buruk. Daripada Zulaika Nabila. What do you think? Boleh Awati pernah lalu benda ni? You macam ragu-ragu, tak tahu potensi you kat mana, you tanya orang lain. Pernah. Actually kadang potensi kita ni orang lain yang nampak. Kita macam kurang nampak, tapi bila kita ceburui benda tu, kita buatlah benda tu kan. So barulah kita rasa macam sebenarnya aku boleh je buat. Aku pun tak tahu aku boleh buat. Macam tu. Boleh je live sebenarnya, tak adalah nervous sangat kan. Selagi selagi tu macam fikir macam tu. Kalau minta pandangan orang lain, mungkin kita akan dapat pandangan yang berbeza-beza. Kadang orang cakap, kelebihan Awatif kat sini lah, kelebihan Awatif bukan yang tu, yang ni lah. So mungkin ada yang Awatif rasa macam kena dengan jiwa Awatif, kadang rasa macam tak. So macam mana Awatif terima pandangan orang pula untuk tahu you punya potensi kat mana? Silakan. Okay, macam mana saya terima? Okay, macam ni. Contoh kalau sesuatu benda tu, kita sewajarnya mencuba. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang orang lebih tahu pasal kita. Mungkin kawan atau ibu bapa mungkin. Diorang lebih tahu potensi, tambah ibu ayah lah kan. Diorang tahu potensi anak dia macam ni, macam ni. So kadang-kadang baik untuk kita untuk terima pandangan orang. Sebab kadang-kadang kita pun bukannya selalu betul kan. Macam tu. Tambahan pula macam tambah kalau kita nak buat satu keputusan tu, pandangan orang tu bagi saya kadang-kadang perlu. Sebab kadang-kadang kita tak terfikir pun benda tu, tapi orang boleh terfikir daripada kita. Macam tu. Menarik. So welcome Tok Pan yang mungkin baru join live. Awatif sangat setuju. Nervous dia lama pendam tu. Okay, thank you. Daripada Anissa, unleash your potential. Daripada Ustazah Waidah. Ini penting. Okay, welcome. Ini antara yang dinanti-nantikan. Assalamualaikum Ustazah Awatif. Izinkan hamba, insan yang lemah ini bertanya soalan. Silakan Coach Jamil kalau nak tanya soalan. Thank you tuan-tuan yang join. Boleh jemput untuk share, nak tag sahabat-sahabat Twitter. So malam ni tajuk mungkin lebih kepada kita lah, manusia biasa kita dah lalu benda ni. Mungkin ada pelajar dekat luar sana yang kadang kita ni rasa macam tak apa-apa confident, rasa takut-takut. Kadang kita sendiri yang elakkan ataupun menghalang diri kita untuk berjaya. So malam ni lebih fokus kepada berhenti membatasi diri kita sendiri. Yang poin yang pertama tuan-puan, boleh take note, iaitu tentang kenali potensi diri anda. So Awatif jumpa potensi diri Awatif tu bila tu? Okay, macam ni lah. Okay, Awatif nak share cerita sikit. Boleh ke Coach? Boleh, silakan. Okay, Awatif ni bukanlah dilahirkan terus bijak macam tu. Bukan. Faham. Bila Awatif dapat berita, bukanlah berita kan, lepas habis sekolah menengah, dah ambil STAM, semua dah ambil, Awatif apply UPU. Ditakdirkan Awatif tak dapat UPU. Dah buat rayuan, tak dapat. Pun tak dapat juga? Pun tak dapat juga. Okay, itu yang menyebabkan Awatif rasa macam stres mungkin. Dia rasa sedih, kecewa, rasa macam sedih lah. Macam di saat kawan-kawan kita sambung belajar, kita macam masih terkapai-kapai, tak tahu apa kan. Okay, macam tu. Lepas tu, sampai kan orang nak cakap pasal UPU tak boleh. Mesti menangis punya. Sensitif. Sensitif. UPU tu sensitif. Okay. Lepas tu sampai kan dalam bergelenang air mata tu, saya sedih drama kan? UPU Saya kira Awatif ramai tau yang lalui. Dan saya personally saya lalu benda tu. Mohon banyak dah.
antara jurusan yang Awatif apply? Awatif macam banyak apply dalam pengajian Islam lah. Sebab Awatif rasa macam kalau nak pergi ke macam matematik, sains lagilah macam tak berapa nak boleh. Macam tu. Macam banyak jurusan Islam Awatif mohon tu. Tak pula macam sangat sedih tak dapat tu. Lepas tu dalam nangis-nangis isi IPTS, quiz, isi tak apa. Dengan hati terbuka pergi seorang-seorang, bukan pergi dengan ayah lah. Seorang-seorang tanpa kawan pergi nak belajar dekat quiz, nak belajar betul-betul. Tak nak dah main-main macam dulu yang menyebabkan aku tak dapat review mungkin lah kan. Masuk azam baru, masuk universiti kan. Masih semangat lah. Tahun pertama ni memang semangat dia lain macam. Itulah pasal. Lepas tu saya macam masuk quiz, lepas tu saya adalah baca satu buku ni. Dia sangat inspirasi hidup saya sampai sekarang. Buku tu Pelukis Jalanan. Dia macam cerita dia macam dia nak belajar luar negara tapi dia tak lepas A-level, lepas tu dia tak dapat scholarship, dia kena hidup sendiri. Macam tu. Tapi dia nak first class degree. Yang tu pasal saya daripada tak tahu apa tu first class degree, tahu nak belajar elok, nak belajar sungguh-sungguh je. Saya pun search apa first class degree. Oh, ini benefit kalau dapat first class degree. Okay, saya tanam pula saya punya ni. Nak first class degree. Tu dia besar kan. Okay, lepas tu saya recap balik. Aku ni sebenarnya kena belajar cara yang macam mana untuk aku boleh kenal diri aku di macam mana cara belajar. Betul. Saya pun fikir SEM 1 berlalu. Macam Alhamdulillah mungkin sebabkan niat tu macam betul-betul nak belajar. Saya masuk quiz, saya pergi seminar macam mana nak dekan. Seminar macam mana nak dekan ni? Ada Saya tak tahu lah. Dia macam share tips-tips belajar lah. Macam tapi setengah orang kan kata cara kita belajar atas diri kita. Betul. Kan tak sama dengan orang lain kan? Kadang-kadang apa yang kita buat tu tak sama. Macam tu. Lepas tu saya pun kenal lah, saya share sikit apa yang tips saya belajar tu. Satu, saya tahu saya tak berapa pandai. Saya maksudnya bukan tak berapa pandai. Saya kalau nak apa-apa saya kena usaha lebih. Okay, faham. Mungkin ada orang yang dah macam lahir pandai. Ataupun dia usaha sikit je terus dapat. Terus ingat apa yang dihafal ke apa ke. Mungkin dia ingat. Okay, macam saya tahu saya lemah. So saya belajar lebih awal. Kadang-kadang bila ustazah tanya kat kelas tu, bukan sebab saya ni cepat tangkap apa yang dia ajar. Sebab saya dah hafal kat bilik tu, saya dah hafal. Faham tak? Faham. Saya macam belajar lebih awal. Ni mahal ni. Tuan-tuan boleh guna tau tips Awatif ni. Kita bermula dulu daripada orang lain. Kita belajar dulu. Kita tengok dulu apa yang kita nak belajar besok. Menjadikan dalam kelas tu Awatif, you nampak pandai walaupun kita tak adalah. Kita biasa-biasa je kan? Betul-betul. Saya biasa-biasa je. Lepas ni boleh luar biasa lah. Boleh tak? Wah, biasa Awatif. Kena cuba dululah. Berani. Kena berani, okay. Yang kedua, saya suka buat nota. Saya suka buat nota. Sampai kan kadang-kadang kan, saya tengok balik nota saya kan. Aku ni salin buku teks ke. Okay. Dia punya minat menulis tu sampai nota pun you tulis balik hampir semua. Kadang-kadang rasa macam dah tulis-tulis, rugilah aku tulis. Sebab aku baca je dekat buku tu. Tapi menuliskan mudah ingat. Macam mudahkan kita untuk ingat satu-satu benda tu. So saya pun menulis lah dengan kegigihan. Nulis. Tulis tu pun macam kena awal lah. Bukan macam esok naik exam saya tulis memang saya tak dapat apa-apa lah. Betul. Macam tu. Lepas tu. Mungkin lagi satu. You belajar apa kat seminar nak dapat dekan tu? Menarik lah seminar macam tu.
Lepas tu lagi satu apa dia ya? Belajar awal, buat nota. Lagi satu? Lagi satu jangan kedekut nak berkongsi. Oh. Okay. Dekat universiti ni kalau kita ajar orang, nanti orang tu pandai macam kita. Tak Setuju tak apa. Wati? Tak apa. Tak apalah, baru kita macam bahagia kita dapat sama-sama je. Macam tu. Bagi Watif, kalau kawan kita berjaya, kita sepatutnya dah kita rasa macam bahagia, macam tumpang gembira. Kadang-kadang dia bagi Watif lah kan, satu lagi kan, tak semestinya dekan tu tak berjaya. Faham tak? Sometimes result dia dia rasa macam sedih. Biasa je, tapi sepatutnya kita kena bersyukurlah. Mungkin ada orang yang lebih rendah daripada kita. Orang tak tahu struggle kita macam mana nak dapatkan result tu. So kadang-kadang dia rasa kita kena macam appreciate dia lah, macam bagi benda kecil tapi dia rasa macam dihargai. Wow. Contoh benda kecil tu yang you sangat hargai, Awati? Macam belanja makan dah buat saya happy, rasa macam terharu orang belanja makan sebab kejayaan kita. Macam tu. Wow. Dapat makan lauk Kak Waida ni, satu privilege tau. Satu kejayaan. Sebab Kak Waida ada masak macam taste mak-mak, so saya suka lah. Alright. Menarik tu. Jangan puji lebih-lebih, nanti Kak Waida masak pula besok. So welcome tuan-puan yang join malam ni. Thank you very much yang komen. Tuan Amir Syazwan, soalan senang ke soalan susah? So Cik Puan Zu ada join. Katanya ada setengah orang ada potensi tapi dia takut nak kembangkan potensi yang dia ada. Macam mana nak keluar daripada zon tersebut? Saya kira ni nanti akan dikupas lagi lebih lanjut daripada Cik Pak Awatif. Boleh Cik Awatif? Saya baca dulu komen-komen diorang ni macam seronok pula malam ni. Zu, soalan bagus. 5 bintang. Wow. Biasa ibu bapa tanya pendapat cikgu anaknya nak masuk sekolah mana, tapi bila bagi tahu pendapat tak terima. Macam mana tu? Ini kena tanya. Mungkin ada pendidik-pendidik nak bagi pandangan. Kita bagi pandangan ke anak dia, dekat mak ayah dia lah. Anak puan ni sesuai macam gini, mak dia macam tak berapa terima pula. Menarik tu daripada Ustazah Waida. Sama lah kita Awati, tak lepas UPU. Okey, Cik Puan Aziz pun ada. Hai, apa khabar? So tuan-tuan, thank you very much yang share, yang komen. So malam ni bersama dengan Cik Puan Awati. Mungkin anda first time. Saya pun first time live dengan dia. Kalam student berhenti membatasi diri sendiri. Saya isi UPU dulu pun tak dapat. Tak apa, rezeki kita kat tempat lain. Daripada Azifah. Hai Azifah. Awatif, mungkin lepas ni Azifah pun nak live dengan kita. Boleh tak? Boleh. Kawan-kawan dah tanya dah tadi guys. Dah tanya. Saya pun staff juga teknik isi UPU, letak 1 uni je, mohon je apa-apa kos. Dah masuk uni baru tukar kos. Boleh ke macam tu? Ni macam geng-geng jutawan ni. Boleh tak macam tu? Coach Manu ada. Sama lah kita Awatif. Saya tak pandai juga. Kena usaha lebih. Ni geng dekan ni. Tak berapa pandai Ada orang kata kena study smart, ada orang kata kena study hard. Pandangan Cik Awatif, silakan. Cik Awatif mungkin nak respon. Cik Puan Zu tanya. Study hard, study smart. You yang mana satu? Okay. Sebelum macam sebulan sebelum peperiksaan mungkin kita boleh study hard. Tapi bila malam peperiksaan tu kita sangat tak digalakkan untuk tidur lewat. Kita sepatutnya macam preparation diri kita pula. Macam takut kan tidur lewat, esok kat dewan pening kepala. Boleh menyebabkan kita lupa. Yes. Susah nak bangun kan, terlepas exam pula. So study hard tu perlu, tapi waktu awal-awal lah. Bila dah nak exam ni kita kena study smart, relax, recall balik apa yang kita dah baca. Zaman exam Awati, masa exam dekat kalau kuis lah. Kalau saya lah sebagai lelaki, inilah masanya saya nak nampak student-student mahasiswi kuis dia memakai tudung labu. Mungkin you nak share fakta tu. Perasan tak?
Perasan je. Mungkinlah sebab quiz. Etika pemakaian dia lah kan. Saya suka surrounding quiz secara Okay. Etika dia, lepas tu suasana dia macam seolah-olah macam sekolah pun ada kadang-kadang kita rasa. Kadang-kadang kita rasa macam rimas lah. Tapi sebenarnya dia bagi benefit kat kita lah. Terutama perempuan kan. Supaya behave sikit. Betul. Dia mentarbiah kita lah secara tak langsung. Kita nak, betul. Kadang-kadang sebab kita nak buat benda baik ni, kita kena paksa sikit. Betul. Kena paksa. Bila kita tak dipaksa, benda tu akan macam berlalu. Menarik. Dengan paksaan tu kadang-kadang bagi feedback positif kepada diri kita, masyarakat. Macam tu lah. Alright. Mungkin you nak highlight pada poin yang seterusnya. Kita nak berhenti membatasi diri sendiri. Apa poin yang you nak highlight? Silakan. Okay. Poin yang kedua, kita kena keluar daripada zon selesa. Yes. Mungkin you ada story sebab dekat dalam kuis saya kena jadi nakib tau. Saya kata saya tak pernah jadi nakib. Macam awak yalah masa belajar dulu mungkin ada satu benda yang you tak pernah lalui benda tu tapi you kena buat. Apa dia? Saya yang tak pernah lalui dan saya kena buat. Saya asyik kena presentation yang pertama. Saya stres. Asal presentation je diorang bubuh nama saya. Saya stres tau benda tu. Diorang tak tahu ke saya ni tak preparation lagi ke. Saya macam, stresnya aku. Kadang-kadang boleh pula pergi serang yang nama tu. Kenapa kau bubuh aku ni yang pertama? Aku tak sedia lagi. So apa kesan dia bila berlaku benda tu? Kesan dia, kadang-kadang dia bagi benefit kat saya. Macam waktu tu mungkin lecturer macam so lagi macam okay. Macam tu. Macam dalam in a good mood. Mood lecturer masih baik. Yes. Seterusnya mungkin nanti contoh yang dah presentation yang kedua. Saya dah cakap jangan ulang benda sama. Tapi ulang. Kena dah tolak markah. Macam tu. Yes. Okey tuan-puan yang join malam ni mungkin pernah lalu tak apa yang Cik Puan Awati lalui. Iaitu yang pertama tadi lebih pada potensi diri. Kadang Cik Puan Awati kita ada orang berpuluh-puluh tahun 20 tahun, 30 tahun pun masih belum tahu apa dia punya kekuatan diri dia. Kadang ambil masa tau untuk cari. So, bila dah jumpa ni tuan-puan, saya yakin anda akan orang kata pergi tu dengan lebih laju lah. Nak capai impian tu macam cepat je, senang je nak capai. So yang kedua, Cik Puan Awati highlight iaitu lebih kepada keluar tuan-puan. Keluar daripada comfort zone anda. Zone selesa yang relax-relax tu, yang mungkin sebelum ni anda tak pernah buat, kena buat. Tu akan memulakanlah kita untuk berhenti membatasi diri kita. Sebenarnya kita boleh je. Betul tak Cik Puan Awati? You boleh je present yang pertama. Betul? Betul. Sebenarnya boleh je. Tapi bagilah peluang saya untuk present tengah-tengah atau akhir. Macam tu. Kadang bukan kita tak nak present, cuma kita tak well prepare. Okay, macam tu lah. Kita kena persediaan. Sebab apa? Kalau kita macam duduk kat comfort zone kan, seolah-olah macam ni. Contohlah hari ni adalah hari yang paling bahagia. Seolah-olah tu tak nak ulang hari yang semalam dan tak nak ulang yang ke depan. Hari ni nak stay juga dekat situ. Macam tu. Okay. Apa? Tapi okey lah saya duduk hari bahagia saya sampai bila-bila. Apa pandangan awak? Okay, bahagia ni sebenarnya macam-macam definisi, okay. Bahagia ni kita kena macam bukan bersyukur, macam mana? Bersyukur baru datangnya bahagia. Bila kita kurang bersyukur, kurang datang rasa bahagia tu. Okay. Bukan dah bahagia baru syukur. Syukur dulu baru bahagia. Betul? Ya, betul. Cikgu Biha ada? Hai Cikgu Biha. Assalamualaikum. Saya Nakibah daripada Ustazah Wahida.
Ustazah Wahida okey lah Ustazah jadi nakibah. Saya nak muka nakib ni saya macam kena study lebih sikit kot. Kena ambil uduk tu lama sikit. Biasanya orang huruf A kena dululah. Betul tak Cik Awatif? You A you start dululah. Nur Wahida lambat sikit, saya I. Mungkin saya tengah-tengah kot. Okey tak? Boleh tak macam tu? Tak boleh. Zaman universiti kena guna nombor metrik. So gunalah nombor metrik. Tak boleh lah. Okey tuan-puan, mungkin anda pernah lalui keluar daripada zon selesa anda. Mungkin boleh share. Kita ada Cikgu Biha, Ustazah Wahida, kita ada Ainul ada. Rasa seronok bila kita dapat ajar kawan-kawan benda yang kita faham. Betul-betul menarik ni. Bila kita share balik, tuan-puan, ini salah satu cara belajar yang sangat-sangat efektif. Mungkin anda boleh take note. Kita sebagai pendidik memang selalu berkongsi ilmu. So apa kesan dia? Kita lagi ingat ilmu yang kita ajar, ilmu yang kita belajar. Okay? Bila anda belajar sesuatu, contoh malam ni, you dapatlah beberapa point daripada Cik Pak Awatif, you dapat, you terus share dengan orang lain, tuan-tuan, secara tak langsung, you lebih ingat point yang you dapat malam ni. Kita dah point kedua, tuan-tuan. Keluar daripada zon selesa, jemput, mungkin ada yang nak share, Cik Puan Zulaika ke nak share apa saat yang you lalui, you keluar daripada zon selesa dalam hidup you. Cik Pak Awatif, mungkin you nak sambung, silakan. Okay, macam mana kita nak keluar daripada zon selesa ni, first of all kita mestilah kena ada tujuan lah. Contoh kita nak buat sesuatu, mesti kita kena tahu benda tu mampu memberi manfaat kat aku ke tak? Kat diri sendiri ke, kat masyarakat ke. Bila kita ada tujuan, kita akan perbaharui tujuan kita. Contoh dari segi ibadah lah, saya bagi contoh kan. Bagi contoh, macam contoh hari ni saya baca Al-Quran satu ayat. Takkan selama-lamanya sehari kita nak baca satu ayat. Betul-betul. Kita kena keluar daripada comfort zone kita tu supaya kita macam esok baca 2 ayat. Kalau kita macam terlalu busy lah kan. Nak kata sibuk sangat. Tapi masih nak membaca Al-Quran. Kita kena keluar daripada tu. Bila kita baca dia macam bagi manfaat. Lama-lama kita rasa macam baca Al-Quran tu boleh jadi kewajipan ke atas diri kita lah. Rasa macam bila tak baca rasa macam sedih, gelisah, hidup tak tenang. Macam tu. So sentiasa ada matlamat tujuan. Nak ada comfort zone tu ada tujuan. Okey tuan-puan, boleh dapat ke daripada Anisah Best dapat secret tips daripada Awatif malam ni. Rahsia ni guys. Jangan bagi tahu orang lain. Daripada Cikgu Aimuni pun ada. Thank you tuan-puan yang join, yang share. Thank you very much. So kita dah point kedua. Cikgu Awatif nak masuk point ketiga. Boleh ke? Silakan. Boleh. Okay, seterusnya kita hidup ni jangan terlalu beralasan. Macam tu. Apa alasan yang Cik Pak Awatif suka bagi? Nantilah. Penatlah. Macam tu. Biasa you dapat task apa yang menjadikan you bagi alasan macam tu? Homework ke? Buat assignment ke? Pergi kedai ke? Pelajar ni selalu pasal assignment lah. Lecturer dah bagi waktu minggu pertama lagi. Lepas tu bila dah nak kat minggu ke-14, semua assignment nak kena submit kan? Betul. Waktu tu lah nak buat yang tu. Lepas tu mulalah stres diri sendiri. Betul. Tak tidur lah apalah. Macam tu. Patutnya buat sekarang. Macam tu. So point yang ketiga ni pada saya best tau. Sebab Awatif, ada 2 benda yang sangat mudah kita nak buat dekat dunia. Antaranya Cik Puan Awatif iaitu bagi alasan. Yang lagi satu Cik Puan Awatif rasa apa yang senang? Pertama bagi alasan. Yang kedua? Itu apa ya? Apa konsisten? Kawan, salahkan orang lain. Tim saya, dia punya, dia yang tak buat. Tim saya, dia tak hantar assignment. Saya dah buat dah. Tim saya tak kejut. Itu yang tak pergi exam tu. Dia gitulah. Bila alasan kan, mudahlah macam gitu. Assalamualaikum.
You are what you think. Okay, menarik. Daripada Tuan Aziz Rajab. Apa khabar Tuan? Sihat ke? Perlu bersama dengan orang-orang yang hebat, mempunyai sahabat-sahabat yang sentiasa memberi sokongan ketika suka dan duka. Komen cik. Awak ada kawan-kawan yang selalu support awak tak? Ya, saya sangat, kan saya jujurnya kan, tak tahulah kawan saya tengok ke tak kan. Saya sangat suka dengan kawan-kawan saya yang saya kenal. Sebab diorang sangat memberi positif. Macam contohnya, saya nak live ni, saya bagi tahu kat kawan-kawan saya. Guys, tolonglah jangan tanya soalan susah-susah guys. Nervous malam ni guys. Bukan. Bukan. Saya macam, guys, aku kena live lah malam ni. Korang rasa apa yang perlu tuan? Diorang tanpa rasa macam terbeban, sama-sama tengah intern ni, bagi tajuk. Dia cakap, dia cakap, kau terkejut ke? Serius lah terkejut. Tak apa. Kita tulis dulu, nanti kau cuba baca yang mana kau rasa macam kena dengan diri. Macam tu sangat supportive lah. Lepas tu kawan-kawan nak mention ke nama diorang? Nak tag pun boleh. Mungkin saya tak pasti diorang tengok ke tak. Tapi mungkin tengok. Okay. Macam tu lah. Lepas tu saya apa yang awak nak cakap dekat diorang? Kesan diorang membantu, support Awati, bagi point. Mungkin ada yang antara diorang tolong share. Apa yang Awati nak cakap dekat dia? Terima kasih. Terima kasih. Anugerah skrin pula. Terima kasih sebab selalu support Awati. Kadang-kadang taklah. Macamnya berjaya kita hari ni kadang-kadang bukan disebabkan diri kita, tapi disebabkan doa orang lain. Macam tu. Kita doa orang lain. Macam tu. Kadang-kadang usaha kita ni berapa je sangat, tapi sebabkan orang bagi sokongan, orang doakan kita. Dalam banyak orang kita tak tahu yang mana satu kawan kita yang doanya dimakbulkan. So jumpa orang, doakan kita, kebahagiaan kita, kesejahteraan. Betul. Tuan-puan, ni tips mahal tau. Kadang kita tak perasan ada orang yang support kita tanpa henti dan kita tak notice pun dia support kita. So that's why apa yang kita dapat ni bukan hasil titik peluh kita je. Hasil sokongan orang sekeliling juga. Itu poin yang ketiga yang tuan-puan. Jangan bagi alasan. You keep on going. Buat yang terbaik. So kesan dia you akan nampak lah different in your future. Mariana ML ada. Thank you tuan-puan yang join malam ni bersama dengan Cik Puan Awati. Kalam student, berhenti membatasi diri anda. Kalau anda tak bagi alasan, kita takkan ada halangan lagi lah untuk kita maju ke hadapan. Betul tak? Betul. Sebab kan bila kita dah biasa bagi alasan, bila ibu cakap, Awati tolong sidai kain, nantilah, kejap lagi lah, malas lah. Itu jadi benda tabiat. Sebenarnya kita boleh buat. Jadi habit. Jadi kita boleh je buat sekarang tu macam kita sebenarnya free je. Tak ada pula buat assignment ke apa. Tapi dah sebenarnya nantilah. Macam tu kita dah macam dah terbiasa nak bagi juga alasan. Betul. Ni bahaya tuan-puan. Kita panggil toxic. Kalau kita dah biasa amalkan habit negatif tu, memang susah sikit nak buang. Bila kita nak menuju kejayaan, jadi orang yang lebih baik daripada diri kita yang sebelum ni, kadang Cik Awati kita nampak orang lain yang lebih berjaya daripada kita. So mungkin you nak sambung untuk poin yang seterusnya. Okay. Betul. Sangat kena dengan poin yang saya yang seterusnya. Kita satu sebagai manusia kita kena hindar, kalau boleh tak nak langsung ada sifat ni, sifat berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab Coach Issa sendiri pernah ke rasa macam nak kelihatan bahagia macam orang lain? Mungkin kenapa dia dapat markah tinggi, kenapa aku dapat markah rendah, kenapa lecturer suka je, kenapa lecturer tak suka aku? Coach Issa pernah ke rasa macam tu? Ini rahsia Awati, jangan bagi tahu orang lain.
saya nak lagi berjaya daripada Coach Amir. So apa kata Awatif, nasihat Awatif untuk saya? Okay. Sebenarnya kita ada pro and con kan. Coach Isa bagi saya lah. Coach Isa mungkin cara Coach Isa berjaya cara lain. Coach Amir cara lain. Okay, contohlah kan. Cara Coach Isa kendali live lain. Coach Amir lain. Macam tu lah. Macam tu. So jangan banding-banding. Tapi saya nak berjaya macam dia. So apa, kenapa Cik Awati kata jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya nampak kejayaan Coach Amir ni best lah. Saya nak berjaya macam dia. Adakah saya salah? Okay, yang tu tak salah. Yang ni Coach Isa jangan bandingkan diri Coach Isa dengan dia. Macam Coach Isa rasa saya macam, saya tak berjaya. Tapi kalau Coach Isa nak berjaya macam Coach Amir, jadikan Coach Amir tu sebagai idol mungkin, idola. Tengoklah Coach Amir buat apa. Coach Amir pagi-pagi senaman. Sebab tu Coach Amir sihat, berjaya betul. Tulis. Mungkin. Serius? Coach Amir bersenam pagi-pagi. Okey, menarik. Sejarah Islam telah membuktikan dengan mempunyai sahabat-sahabat yang hebat adalah suatu anugerah yang berharga. So gigitlah persahabatan tu dengan gigi geraham supaya kamu tidak melepaskannya. Wow, thank you Tuan Aziz Rajab. Sebetul kita kena gigit tu gigi paling belakang supaya dia tak mudah terlepas lah. Tapi kalau saya gigit Coach Amir, lain pula jadinya. Sebab tak nak lepaskan dia. Dia kawan yang berharga. Okey lah. Alright, thank you tuan-puan yang join malam ni. So kita dah point yang ke-3, betul? Yang ke-4. Berhenti bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain dia ada timeline, ada journey dia yang tersendiri, ada dia punya laluan kejayaan dia yang tersendiri. Kita pun ada, kita punya laluan kita, kejayaan kita, journey kita. Dan mungkin kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, kita akan rasa mungkin kita sebab orang tu lebih berjaya. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan kita yang dulu, Awatif tahun ni lebih berjaya daripada Awatif tahun lepas. Dan Awatif tahun hadapan lebih berjaya daripada Awatif tahun ni. Kita akan nampak itu progress kita. Instead of kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh dapat tuan-puan? Poin yang ke-4, kita boleh belajar dari orang sekeliling kita walaupun sekecil-kecil benda. Thank you Azifah. Menarik. So, terima kasih banyak yang join malam ni, komen dan sebagainya. Cik Puan Awatif, nak tambah lagi? Silakan. Okay, seterusnya dalam poin ini juga, sebab kadang-kadang kan kita tak tahu apa yang usaha yang dia buat yang membuatkan dia dapat macam tu. Kadang-kadang kita just nampak dia punya bahagia, dia punya berjaya, tapi kita tak tahu apa yang di sebalik struggle dia untuk dapatkan apa yang dia nak. So kita tak perlulah nak membandingkan diri kita. Macam Coach Isa cakap kan, kita akan rasa sedih macam tu. Plus, lagipun hakikat rezeki tu setiap orang tu Allah dah tentukan. Kita ada jaminan sudah, jaminan rezeki tu setiap orang berbeza-beza. Kenapa kita perlu bandingkan? Sedangkan itu adalah janji Allah dalam rezeki. Kadang-kadang tak semestinya kaya tu mulia. Tak semestinya miskin tu hina. Kadang-kadang kaya mungkin Allah istidraj ke macam tu. Tuan-puan, malam ni saya live dengan student quiz tau. Jadi ayat dia tu memang Islamik sikit Kata komen daripada Ustazah Waidah, sama ke sifat qanaah tu mensyukuri apa yang kita ada, jangan bandingkan dengan orang lain. Silakan Cik Puan Awatif. Qanaah dengan mensyukuri dengan apa tadi? Qanaah dengan jangan bandingkan dengan orang lain. Syukur apa yang kita ada, jangan banding dengan orang lain. Syukur apa yang kita ada ni maksudnya dalam ada benda yang perlu kita kena bersyukur apa yang kita ada.
ada yang perlu kita macam, bukan kita nak bandingkan sangat, tapi kita nak macam Coach Isen nak jadi macam Coach Amir. Macam ia seolah-olah Coach Amir tu macam motivate Coach Isen, kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Kena buat macam Coach Amir buat supaya aku jadi macam Coach Amir. Macam tu. Ada benda kita macam qanaah dalam benda lain lah, macam shopping ke, cukup-cukup lah shopping. Macam tu. Gitu. Stop buat perbandingan, selalu panjatkan kesyukuran terhadap Allah. Apa yang kita ada sekarang semua atas izin Allah. Thank you Zulaikha Nabila. Menarik. Okey. Itu untuk part berhenti membandingkan diri kita. Kita akan berhenti membatasi diri kita. Kita boleh pergi lagi jauh, kita boleh lagi berjaya. Mungkin ada poin yang terakhir sebelum kita tutup live kita malam ni. Okey, poin yang terakhir kita kena berani sifat mencuba, ambil risiko. Kadang-kadang satu benda tu kita tak tahu apa rahsia di sebalik benda tu. Macam contohlah kita buat sesuatu, kita rasa macam terbebannya buat ni, buat tu, buat ni. Sedangkan kita dah cabar kita untuk buat benda tu. Tapi kita kena ambil risiko tu, macam saya ambil peluang live. Ni first time saya live dalam hidup saya. Dalam hidup dia tuan-puan. Macam tuan-puan berani tak untuk buat something yang you tak pernah buat? So apa perasaan? Awati? Perasaan saya seharian, sebenarnya dari semalam lagi saya macam aku nak live apa ni, aku tak tahu apa yang tu. Ada yang kan daripada tadi, rupanya daripada semalam. Okey. Lepas tu Coach Amir tanya saya kan, tidur nyenyak ke tak? Saya nyenyak je. Saya dah daripada semalam dah macam apa ni, lepas tu tengok hari ni lagilah terkejut. Kena live hari ni pula. Ingat hujung minggu ke, tahun depan ke? Kita kena berani mencubalah. Kadang-kadang kita tak tahu hikmah dia di sebalik tu. Kadang-kadang benda tu sendiri bagi benefit kat kita. Macam contoh saya live ni bagi saya keyakinan untuk lepas ni nak cakap depan orang. Okey, menarik, betul. Itulah kadang-kadang kita tak apa, orang kata apa, di sebalik sesuatu ada sesuatu redha sangat baik. Macam boleh juga. Macam motivator juga guys. Betul tak? Di sebalik sesuatu ada sesuatu. Bukanlah. Okay, macam itulah. Macam kita ni kena berani mencuba. Kadang memang hikmah tu Allah tak tunjuk sekarang apa yang kita buat tu, tapi mungkin bisa macam contoh saya masuk quiz. Waktu mula memang saya tak nak, tapi bila lama saya rasa seronok dekat quiz. Rasa macam sayang nak tinggal quiz tu. Macam mungkin ada faktor-faktor, mungkin ada hikmah di sebalik tu yang kita kadang-kadang tak tahu dan tak perasan. Bukan kadang tu bukan kita tak perasan, kita macam kurang rasa bersyukur, kurang rasa suka macam banding. So benda tu macam menutup kita untuk lebih berjaya. Yes. Macam tu, stop lah shopping. Apa yang ada cukup dah penuh dah almari tu. Ni kadang kesan tu kadang berbeza-beza. Ada orang faham ni. Betul-betul. Boleh Ustazah Waidah. Kita tak shopping lah. Boleh jemput Awati live lagi ni. Okey, banyak tips yang kita orang nak tahu. Anissa, cadangan yang baik. Siapa setuju Cikgu Awati live lagi lepas ni? Okey Cikgu Awati, mungkin kesimpulan nak rangkumkan untuk kalam student berhenti membatasi diri kita sendiri. Okey, dalam setiap perjalanan manusia, tak kisahlah pelajar, pekerja, apa-apa yang kita ceburi, kita kena ceburi, okey. Kita ceburi ni, kita kena lalui
Sebab manusia ni mempunyai matlamat dan matlamat dalam hidup ni sangat berharga. Sebab setiap manusia ni dianugerahkan lain-lain kepandaian, kemahiran. So apa-apa potensi yang kita ada sepatutnya kita manfaatkan kepada masyarakat, diri sendiri, dan perkongsian tu lebih baguslah. Orang kata sampaikanlah walaupun satu ayat. Kadang-kadang benda tu sampaikanlah salam cintaku padanya. Caci aja. Sampaikan walaulah satu ayat. Betul. Betul. Kadang-kadang mungkin benda tu boleh menjadi saham kita ke akhirat bila orang apply benda tu. Macam tak tambah kan. Macam passion pendidik. Pendidik lagi lah, dia macam mendidik orang. Lepas tu nanti orang apply dalam hidup dia. Selagi mana orang tu buat, dia akan dapat pahala. Macam tu. So apa-apa yang kita buat dalam hidup ni, just enjoy yourself, enjoy the journey and enjoy your life. Tak perlu bandingkan, jangan bagi alasan. Macam tu. Apa-apa pun terbaik. Just enjoy the process and jadi yang terbaik untuk diri sendiri. Wow, guys. Daripada Cik Puan Awatif, malam ni tajuk beliau kalam student berhenti membatasi diri sendiri. So menarik sharing dia, ada beberapa point. So tuan-puan mungkin ada yang terlepas baru join, boleh tengok balik, dengar balik. Apa saya sangat terkesan kadang kita share benda tu kecil tau. Kesan kita share benda kecil tu je, tapi memberi impak besar pada orang lain apply, manfaatkan. Saya tak langsung mungkin benda tu Allah terima amal kita, menjadikan asbab kita masuk ke syurga. Terima kasih Coach Isa dan Awatif untuk sharing malam ni. Yakin sebelum berjaya daripada Anissa. So untuk makluman tuan-puan, hari ni tadi kita sempat bersama dengan beberapa buah sekolah di mana Serajinder dia berkongsi dengan pelajar form 4 tau guys. Pelajar form 4, so diorang belajar MAT lah dengan Serajinder. Saya tanya diorang nak belajar kuadratik ke nak belajar linear tau. So diorang lebih pada belajar linear. Betul ke tadi? So alhamdulillah bila Serajinder dah sharing, saya nampak lah pelajar mungkin awal-awal tu macam kebanyakan macam malu-malu, tutup kamera dan sebagainya. So tahniah pada Serajinder, tadi lebih kurang 86. So Serajinder share dengan beberapa buah sekolah ni. Ada 4 buah sekolah tak silap saya. So tajuk yang menarik. So saya bagi tahulah kalau nak join lagi boleh je, nanti boleh join kelas Serajinder. So alhamdulillah, just nice. So hari Khamis nanti kita bersama dengan Cikgu Ruzana Manap pula untuk subjek kimia. So beliau akan berkongsi dengan TKC. Tuan-puan tahu tak TKC? So doakan perjalanan sharing Cikgu Ruzana Manap dengan pelajar-pelajar TKC pada hari Khamis nanti pada waktu petang. So mungkin ada ibu bapa atau pendidik di luar sana yang sudi nak berkongsi dengan pelajar-pelajar sekolah. So boleh PM, insyaAllah kita boleh bantu tuan-puan. So terbaik sharing Awatif malam ni daripada Ainul. Thank you very much. Thank you juga yang support live malam ni bersama dengan Cik Puan Awatif. First time live. Apa perasaan Awatif? Perasaan tadi sebelum nervous, sekarang rasa macam dah lega. Dah lega lah. Dah lega, insyaAllah. Walaupun, apa nasihat awak pada kawan-kawan awak yang bakal live tu? Berkongsi apa yang macam kita rasa, kita lalui. Boleh juga berkongsi pasal ilmu. Good luck. Alright. Tak apa, harap lepas ni boleh mungkin Coach Isa nanti bagi dia orang masa panjang untuk persediaan. So buat well prepared. Begitu. Macam tu. Saya harap sikit yang saya kongsi ni dapat bagi manfaat kepada orang walaupun tak seberapa. Alright. Saja. So terima kasih Cik Awatif daripada FBH Hana. Thank you very much tuan-puan yang join, yang komen dan share sharing malam ni bersama dengan Cik Awatif. Sekali lagi thank you very much Cik Awatif share malam ni. So guys, kalau ada nak request tajuk-tajuk best, speaker ke, so
So mungkin anda sendiri yang macam saya rasa nak berkongsi jugalah live. So jemput tuan-tuan, boleh PM. So insyaAllah kita cuba bantu anda. Kita boleh adakan perkongsian. Kita tak banyak, dapat kongsi sikit. Janganlah sampai tak berkongsi langsung tuan-tuan. Jazakillah khair daripada Tuan Aziz Rajab. Thank you very much tuan-tuan. Macam biasa tuan-tuan, yakin selalu berjaya. Be the legend. Selamat malam. Jumpa lagi. Thank you semua.